Allah Subhanahu wa taala dari kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Hadis yang pertama yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dia kata alamatu i'radillah 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Tanda Allah Ta'ala ni berpaling daripada seorang hamba dia. Seseorang hamba tak ada akan sibuk dengan perkara-perkara yang mana tidak ada faedah untuk dia, tidak ada manfaat dunia dan akhirat. Mafhum mukhalafah. Tanda Allah Ta'ala sayang kepada seseorang hamba tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sibukkan seseorang hamba tadi dengan perkara-perkara agama, perkara yang mana ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena syukur pada Allah masa yang mana Allah Ta'ala gunakan diri kita ni untuk libatkan diri kita dengan perkara-perkara yang mana Allah Ta'ala redha. Dan setiap amal yang kita nak buat, tuan-tuan yang mulia, yakin bahawasanya tanpa taufik dan hidayah daripada Allah, pasti satu amal walaupun kecil kita tak mampu untuk buat. Hatta nak sebut satu subhanallah tanpa taufik dan hidayah daripada Allah, wallahi kita tak akan dapat sebut. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, tuan-tuan mulia, ulama kata nikmat yang mana Allah kurniakan kepada setiap hamba dia ni ada tingkat dia. Daripada nikmat yang serendah-rendah nikmat sehingga Allah meni'am, sehingga nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling rendah kata ulama yang mana Allah Ta'ala bagi kepada manusia ini, di sisi Allah nikmat tu paling rendah. Di antaranya adalah nikmat kesenangan, kekayaan harta benda dunia. Hari ini kita fikir, yang mana seluruh manusia fikir hari ini, bahawasanya nikmat ni nikmat yang besar, ya, dengan harta yang banyak, kekayaan dia. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat ni, ya, Allah Ta'ala tak pandai pun. Bukan satu nikmat yang begitu besar di sisi Allah. Dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqal kafira syurbatan ma." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dunia ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sebesar kepok nyamuk, ya, tuan-tuan pula lebih, lagu mana kecilnya kepok nyamuk tadi, kalaulah ada nilai kata Nabi di sisi Allah, walaupun sebesar kepok nyamuk dunia ni, pasti Allah Ta'ala tidak akan bagi kepada orang kafir walaupun seteguk air. Ini kalau kita tengok segi zahir ini, Allah Ta'ala umumkan nikmat dunia ni, bahkan orang kafir ni ikhtiar dia sikit, usaha dia, tapi Allah bagi begitu sahaja. Kenapa? Nikmat dunia ni memang Allah Ta'ala jadikan ada syurga kepada orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Allah umumkan. Satu orang sahabat saya tu, dia kerja dengan Cina. Dia kata kita tengok Cina ni dah lah tak beriman dengan Allah. Dia usaha sikit dalam bisnes dia, Allah bagi lebih ada. Kita tengok tak padan dengan usaha dia, tapi Allah Ta'ala bagi pada dunia kepada dia dengan usaha dia tu. Tak padan dengan kita. Kita ni usaha siamal dia, tapi dia buat sikit lah, tapi Allah bagi lebih lagi. Bahawa inilah tempat untuk orang kafir. Allah Ta'ala kesenaikan segala kepuasan nafsu di atas dunia. Tu ulama kata satu orang kafir ni, walaupun dia buat kebaikan banyak, kadang-kadang orang kafir ni dia punya kebaikan dia Masya Allah. Masa saya jadi imam di Kedah, satu orang Cina tu, dia ada satu kilang tisu di Bandar Baru Kedah. Dia punya amalan dia Masya Allah, bulan puasa ni, seluruh masjid kawasan Bandar Baru ni ada bahagia dia. Malam ni masjid ni untuk moreh, malam esok surah lain, masjid lain. Dia sebulan punya bulan puasa tu, dia punya moreh dia. Dia bantu anak yatim, dia bantu. Tapi yakinlah, setiap segala kebajikan yang dia buat tadi, Allah Ta'ala akan balas bila dia meninggal dunia.
Kalau dia infak 1 juta, sebelum dia mati pasti Allah Ta'ala akan balas segala kebaikan dia. Kenapa di akhirat besok hak untuk orang kafir ni tidak ada. Tak. Mati sahaja maka seterus dia azab oleh Allah SWT selama. Jadi nikmat yang kita rasa satu benda yang besar, kekayaan, harta benda ni, di sisi Allah ni benda kecil. Tak, kita kena ingat, benda ni bukan satu benda yang begitu besar. Dan nikmat ni lah manusia banyak terpesong. Kerana untuk kejar dunia ni, manusia sanggup korbankan agama dia, sanggup tinggal solat untuk perkara yang mana di sisi Allah benda ni kecil. Dan ulama kata tingkatan yang kedua atas sikit daripada nikmat kekayaan, kesenangan dunia ni, harta benda dunia ni adalah nikmat kesihatan. Tinggi. Satu orang kalau dia sakit, dia akan sanggup korbankan seluruh harta dia untuk dapat kesihatan. Di Kelantan tu satu orang kaya, sebelum dia mati, sebulan sekali dia kena habis RM900,000 untuk ubat dia. Ubat sahaja untuk sembuh penyakit dia, sebulan sekali dia kena habis RM900,000. Kalau kita fikir tak, dengan harta hampir sejuta setiap bulan, hampir RM100,000 dia punya ubat dia setiap bulan. Maka beberapa tahun juga dia kena habiskan duit dia setiap bulan RM900,000 untuk ubat sahaja. Maka ni dalil mengatakan bahawasanya nikmat kekayaan walaupun satu orang yang mempunyai seluruh dunia sekalipun, kalau Allah tarik sikit nikmat kesihatan dia, maka dunia tadi dia akan sanggup korbankan seluruhnya untuk dapat kesihatan. Bermakna nikmat kesihatan ni mengatasi segala nikmat kesenangan harta dunia. Dan yang paling tinggi sekali, nikmat yang paling tinggi sekali adalah nikmat satu orang yang mana dapat mengenal Allah. Nikmat agama, manusia dapat ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah a'zamun, kemuncak bagi segala kenikmatan. Nikmat inilah Allah Ta'ala pilih, bukan seluruh hamba Allah Ta'ala dapat. Berkuat 7 bilion manusia atas muka bumi beriman pada Allah, mungkin 2 bilion. Ini sifat Ar-Rahim Allah, sifat Rahman Allah ni Allah umum. Orang kafir dapat, orang beriman pun dapat. Tapi sifat Ar-Rahim Allah hanya hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi nikmat agama ni lah kita nak kena kekal ke dalam kehidupan kita sehingga akhir hayat kita. Sebab kita kena rasa sifat, kena ada dalam hati kita, pengharapan kepada Allah Ta'ala. Hari ni kita lahir, kita tak tahu akhir kehidupan kita. Kita kena rasa sentiasa kena ada sifat raja, sentiasa kena ada sifat khauf. Ulama kata satu orang kalau dia muda lagi, dia kena banyak rasa khauf, takut Allah Ta'ala tak terima amal dia. Apabila satu orang dah peringkat umur dah dewasa, maka dia kena ada sifat raja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal dia. Dan kematian kita ni bila masa kita tak tahu. Inilah nikmat nikmat Islam ni, nikmat agama ni, kita kena istiqamah dalam kehidupan kita. Yang mana dengan istiqamah tadilah mudah-mudahan di akhir kehidupan kita husnul khatimah. Kita tak tahu, kita kena rasa takut semua. Ada orang yang mana lahir dalam keadaan beriman, akhir-akhir kehidupan dia mati dalam kufur pada Allah. Satu orang masa saya keluar gash di Kuala Lumpur ni, sebenarnya hakikat sebenarnya ni orang keluar agama begitu. Setiap hari ramai orang murtad. Masa saya buat gash tu di flat, jumpa satu orang umur dalam 70 lebih, tua tu. Apabila kita kecek, dia bagi masa pada kita untuk dakwah, saya tashkil dia untuk pergi ke masjid. Dia kata, minta maaf dik, saya ni bukan Islam lagi. Dia kata, saya dulu masa muda saya Islam. Lama saya dah Islam, saya rasa hati saya ni rasa Islam tak sesuai untuk saya, kerana kebebasan tidak ada pada diri. Maka saya telah keluar masuk Kristian. Apabila saya duduk dalam Kristian lama, saya rasa kosong. Saya dah dapat semua saya nak.
Maka setelah masuk Islam duduk dalam Islam lama dik, asal tak sesuai Islam ni. Tak banyak patah lagi. Maka sekarang ni satu agama yang baru telah wujud di Kuala Lumpur, dia kata agama Isham. Dia sebut nama satu agama Isham. Jadi agama ni lah saya rasa agama yang paling sesuai untuk ini. Jadi kita kena rasa takut. Kita lahir dalam keadaan beriman, akhir kehidupan kita tadi, adakah kita ni dapat kekalkan keimanan kita? Satu orang yang Nabi cerita dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali bagi tahu, satu orang kaum Bani Israel, dia ni ibadat pada Allah Ta'ala 70 tahun. Nabi sebut 70 tahun ibadat pada Allah. Maka Allah Ta'ala hantar satu orang malaikat untuk bagi tahu hamba Allah si fulan tadi bahawasanya ibadat kamu 70 tahun tadi belum ada jaminan untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Malaikat berupa manusia telah bagi tahu. Maka dia telah jawab kepada malaikat, wahai malaikat, hak syurga dan neraka ni hak Allah, milik Allah. Aku tidak ada hak untuk menentukan. Aku ibadat hari ni ada semata-mata kerana aku ni hamba Allah Ta'ala. Aku ibadat hari ni semata-mata kerana tanda penghambaan aku kepada Allah Ta'ala. Maka malaikat telah buat aku zari pada Allah Ta'ala. Malaikat kata, ya Allah, kamu lebih mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Si fulan tadi telah jawab bahawasanya dia telah beribadat kepada Allah Ta'ala ni bukan kerana untuk dapat syurga. Itu hak Allah Ta'ala, syurga dan neraka. Cuma dia beribadat tanda dia satu orang hamba kepada Allah. Maka Allah Ta'ala gembira dengan kata-kata ni, wahai hamba-Ku, dengarlah, wahai malaikatku, jadilah saksi bahawasanya aku telah mengampun segala dosa-dosa dia, dan aku telah berjanji untuk masukkan dia dalam syurga Allah. Nak bagi tahu pada kita hari ni, istiqamah kita tadi. Kita selama mana kita istiqamah dalam agama, maka insya-Allah Allah Ta'ala kesian kepada kita melalui ayat tadi. Dan kita hari ni kita nisbah kepada diri kita. Dengan amalan kita nak masuk syurga jauh tadi. Kalau kita nisbah, kita muhasabah diri kita, dengan amalan kita hari ni nak dapat syurga Allah Ta'ala jauh, langit bumi. Untuk semaya saja berapa minit yang kita bagi pada Allah. Untuk baca Quran berapa minit, untuk zikir berapa minit. Tapi mudah-mudahan harapan kita, sangka baik kita pada Allah Ta'ala melalui amalan tadi, kita istiqamah tadi, Allah kesian kepada kita, Allah menjadikan asbab, Allah hampur dosa kita, Allah Ta'ala masuk kita dalam syurga Allah Ta'ala. Dan seseorang tadi dia akan mati, kata ulama, mengikut amalan dia. Apa yang dia telah buat kehidupan harian dia tadi, maka dia akan mati dengan lagu tu. Kalau dia ni banyak masa dia, keseharian dia dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ambil dengan keadaan macam tu. Kita takut kadang-kadang dalam keadaan kita, na'udzubillah min dzalik, dalam keadaan kita maksiat pada Allah, Allah ambil nyawa kita. Satu orang Haji Saleh di orang Perlis, saya keluar 4 bulan dengan dia. 4 bulan saya keluar dengan dia, Masya Allah. Satu orang berumur 70 tahun lebih. Saya kagum dengan dia. Setiap malam saya memang sentiasa tidur dengan dia, setiap malam. Dia amalan dia, Masya Allah, kita tengok amalan dia tu nak malu. Kira segi ilmu mungkin lebih kita, segi amalan dia hebat. Akhir sekali sebelum habis 4 bulan, saya tanya, Tuan Haji boleh cerita tak amalan Tuan Haji setiap hari? Dia kata, saya tak layak nak cerita, Ustaz. Tapi Tuan Haji ceritalah, sebagai saya ni dah 4 bulan dah duduk dengan Tuan Haji, kata saya nak tahu amalan dia. Maka dia kata sejak dia ikut dakwah tabligh ni, dia kata saya telah jadualkan diri saya, tertibkan diri saya, Ustaz, untuk semaya saja 4 jam setiap hari. Untuk semaya saja. Maka dia telah tertib tahajud dia, dicapur semua. Untuk solat saja hari-hari 4 jam. Dan untuk Quran saya, Ustaz, selagi mana saya tak habis 3 juzuk, tak hafiz, tapi amal dia, setiap hari selagi mana saya tak habis 3 juzuk, maka saya tak akan tidur. Kalau dia khidmat tak Masya Allah. Kalau dia khidmat tak dia ni memang orang yang mana gemar, suka dengan khidmat. Walaupun tua 70 tahun lebih, suka khidmat. Maka malam tu dia letih. Khidmat sehari, selagi mana tak habis 3 juzuk,
Pukul 1 malam, pukul 2 malam dia akan guna handset dia, torchlight dia tadi. Dia akan baca. Sebab apa dia tidur? Ada pukul 1, pukul 2 tak tidur. Sebab pagi tak ada dia khidmat tak, maka dia habis masa sebelum tidur dia akan habis 3 juz. Akhir sekali balik 4 bulan tu, tahun yang sama, Allah Ta'ala ambil. Pada hari Jumaat, dia amalan dia memang Haji Saleh ni orang yang mana sentiasa pakai putih. Atas sampai bawah putih. Semama nak duduk 4 bulan, tak ada baju lain. Dia amalan dia setiap hari Jumaat pukul 11 tu siap lah ke. Siap mandi belakang tu untuk duduk atas jadah untuk baca surah Kahfi. Dalam pukul 12 dia akan pergi masjid. Masa pukul 11 tak ada lah. Dia siap mandi, siap belakang dah ambil wuduk, duduk atas jadah buka Quran surah Al-Kahfi. Masa itulah Allah Ta'ala telah ambil nyawa dia. Tengah baca Quran hari Jumaat dalam keadaan yang bersih. Masya Allah, punya jenazah dia comel. Dia nak bagi tahu setiap amalan kita, apa yang mana kita sibuk ke dalam kehidupan kita seharian. Amalan mana yang kita sibuk tadi, maka lagu itulah akhir kehidupan kita. Maka kita mengharapkan dalam kehidupan kita tadi, kita mengharapkan Allah Ta'ala bimbing kita. Sentiasa Allah bimbing kehidupan kita tadi, sentiasa berada di atas landasan agama, benda yang mana Allah Ta'ala redha. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita dapat husnul khatimah. Allah Ta'ala akan bangkit kita akhirat besok bersama orang salih. Maka kena awak istiqamah lah. Istiqamah dalam kehidupan kita. Amalan agama ni kena sabar. Sabar ni bukan kata sabar ni orang buat jahat kita, orang buat khianat kita, orang zalim kepada kita, satu kesabaran. Yang satu lagi sabar yang paling besar, sabar di atas mentaati perintah Allah. Istiqamah kita. Istiqamah dalam keadaan apa pun kita kena sabar sikit ya. Sebab apa? Allah Ta'ala nak sedia kepada kita ni satu kehidupan yang begitu nikmat. Maka atas dunia ni lah kita kena sikit lah nafsu kita, kena sabar di atas kita mentaati perintah Allah, sabar di atas menjadi seorang hamba Allah Ta'ala. Segala perintah Allah Ta'ala kita jaga dalam kehidupan kita. Maka apabila kita mati, Allah Ta'ala akan layan kita. Allah Ta'ala akan sempurnakan segala keinginan kita. Tuan-tuan, mudah-mudahan nak kita muhasabah lah diri kita setiap hari. Nabi kata hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitunglah diri kamu sebelum mana kamu dihitung. Kalau Allah Ta'ala hitung diri kita, Masya Allah, banyak dosa kita tu. Kadang-kadang kita hari ni kan Allah tutup aib kita. Sebab kia kita biasa besar dalam kelas, kia mukhlisun. Setiap kali dalam kelas dia kata, kalau kalian tahu keburukan saya, satu orang kiai pelajar ribu-ribu, dia kata kalau kalian tahu keaiban saya, pasti tidak ada di kalangan kalian untuk belajar dengan saya. Kerana Allah Ta'ala tutup aib saya, maka kalian sanggup belajar dengan saya. Bermakna hari ni tuan-tuan, kita kena hitung dia. Sentiasa hitung, muhasabah diri kita. Kalaulah hari ni Allah ambil nyawa aku, duduk mana? Ni perasaan kena ada dari kita. Kita kena rasa takut tu. Takut. Kalau Allah ambil aku hari ni, adakah aku selamat hari ni? Adakah aku selamat dari kubur aku, daripada mahsyar aku? Di mana terakhir sekali tempat? Kena sentiasa muhasabah diri kita. Kerana hisab Allah Ta'ala ni dahsyat. Terakhir sekali, Maulana Ali pernah bayar di Makasih Talib, dia kata satu ketika Nabi nak bagi tahu penghisapan Allah Ta'ala ni dahsyat di akhirat besok. Allah Ta'ala akan hitung kita. Waktu berlakunya peperangan, dia kata harta yang mana orang Islam akan dapat dalam peperangan dua cara. Pertama sekali melalui harta ghanimah. Yang kedua harta fight. Harta ghanimah ni harta yang mana dalam peperangan tadi akan berlaku pertukaran darah. Orang Islam perang dengan orang kafir, maka orang Islam telah menang, maka akan dapat harta ghanimah. Dan satu lagi harta fight. Harta yang mana berperang, orang Islam menang tanpa berperang, tidak ada pertukaran darah. Waktu tu Nabi orang Islam telah menang dan telah dapat harta fight, maka Nabi telah kumpul sahabat-sahabat dia. Semua sahabat Nabi kumpul ikut peperangan, maka Nabi telah bagi harta. Pertama sekali Nabi telah bagi pada sahabat lain. Sayyidina Ali termasuk dalam peperangan tadi. Nabi telah bagi kepada sahabat-sahabat lain.
Akhir sekali Nabi telah panggil Sayyidina Ali radhiyallahu. Sahabat lain Nabi bagi semua banyak. Tiba-tiba pada Sayyidina Ali radhiyallahu, Nabi telah bagi satu mangkuk gandum. Satu mangkuk. Nak kalau kita hari ni kroni dulu. Nak kalau kita jadi orang besar ni, sesal ke kroni kita. Nak orang dekat-dekat kita, barulah lebih orang lain. Tapi Nabi nak tarbiyah sahabat ni. Sahabat lain Nabi bagi dulu, akhir sekali Nabi bagi menatu dia. Sayyidina Ali Nabi telah bagi satu mangkuk gandum. Maka sahabat pelik. Semua orang lain dapat hebat-hebat. Tiba-tiba Ali dapat paling sikit. Maka Nabi suruh bersurah, baliklah. Keesokan hari Nabi telah panggil semua sahabat telah dapat harta fight tadi. Nabi telah panggil di satu pada pasir. Nabi telah kumpul sahabat tadi di pada pasir dan Nabi telah letak satu batu besar. Maka Nabi panggil orang yang pertama Nabi bagi harta yang banyak tadi. Nabi kata, wahai sahabatku, kejap selipar naik atas batu. Maka sahabat tadi telah naik. Maka Nabi kata, wahai sahabatku, cerita harta yang kamu telah dapat. Apa yang kamu telah dapat, harta yang kamu telah. Maka sahabat cerita, ya Rasulullah, apa yang kamu telah bagi pada saya buat sekian. Tak ada habis cerita. Tak ada menceritakan nikmat yang Nabi bagi dia tu. Maka ya Rasulullah, panas ya Rasulullah, kaki ayah panas ya Rasulullah. Nabi kata cerita lagi. Tak ada habis cerita, ya Rasulullah panas. Nabi kata turun sahabat. Begitulah semua sahabat telah dapat banyak tadi. Cerita tadi tak ada habis. Maka mengadu pada Rasul, ya Rasulullah panas ya Rasulullah. Nabi kata. Last sekali Sayyidina Ali radhiyallahu. Naiklah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka Nabi kata, wahai Ali, ceritalah apa yang kamu telah dapat semalam. Maka Ali telah bagi tahu, ya Rasulullah, saya telah dapat satu mangkuk gandum. Saya balik rumah saya, isteri saya telah masak, saya telah makan, saya telah bagi jiran-jiran saya sikit, saya telah makan keluarga saya, anak-anak saya. Nabi kata habis dah ya Rasulullah, habis. Maka turunlah Sayyidina Ali radhiyallahu. Maka Nabi telah bagi tahu pada sahabat, wahai sahabatku, beginilah di akhirat besok Allah Ta'ala akan tanya nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Nabi nak bagi tahu kepada kita bahasanya penghisapan Allah Ta'ala di akhirat besok dahsyat. Ya, kalau Allah hitung satu persatu nikmat kita, takut kita lepas kita. Ya, nah Allah bagi kepada kita, Allah hitung satu-satu daripada mana apa yang kamu telah buat, kita takut. Ya, itulah Nabi ajar baca doa. Nabi ajar Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha supaya baca Allahumma hasibni hisaban yasir. Kita boleh baca setiap hari, tak? Supaya Allah Ta'ala, tak? Dan terbaiknya masuk syurga tanpa hisab. Ini antara cita-cita Ustaz Abdul Latif. Dia kata, Ustaz Abdul Latif Nafsir, dia kata, saya punya keinginan saya masuk syurga tanpa hisab. Kalau Allah hisab saya takut, kata Ustaz. Maka kita kena amalan ni lah. Antaranya doa tadi, kita kena doa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat kita. Kehidupan dunia kita Allah selamat kita. Kehidupan akhirat besok Allah Ta'ala selamat, dan Allah Ta'ala masuk kita dari syurga. Maka istiqamah kita. Walaupun kita buat amalan tak banyak, yang penting istiqamah kualiti dalam amalan tadi. Mudah-mudahan melalui amalan agama ni Allah share kepada kita. Allah share kepada kita, Allah menjadikan asbab Allah hampur rasa kita, Allah masuk kita dari syurga. InsyaAllah. InsyaAllah. Lebih Ustaz boleh Ustaz InsyaAllah.